bin Hashim hafizahullahu ta'ala wa adama naf'ahu lil muslimin. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan pergi kepada hadis yang ke-24. Sebenarnya hadis ke-23, tapi kerana hadis ke-23 ini cerita tentangnya adalah cerita yang agak terkemudian dari sudut masa dia. Jadi saya nak, sebab kalau kita tengok kepada hadis-hadis sebelum ni, dia menceritakan, susunannya menceritakan tentang kisah para nabi-nabi zaman-zaman yang silam. Jadi saya fikir kita ikut flow zaman. Jadi kita langkau sekejap ke 24. InsyaAllah selepas ni, setelah beberapa hadis yang akan datang, kita akan masuk balik pada hadis yang ke-23 insyaAllah. Jadi hadis yang ke-24, tajuk yang diberikan di sini adalah satu kisah terjumpa sebuah peti emas di dalam tanah. Baik, kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Kisah ini bermula apabila ada seorang lelaki, dia telah membeli sebidang tanah daripada orang lain. Ini zaman dulu, ya. Jadi kita lihat bahawa walaupun Nabi SAW tak nyatakan zaman ni zaman Nabi apa, tapi di isyarat daripada hadis ni menggambarkan ia berlaku di zaman yang agak jauh, ya, daripada zaman kita ini. Dan ternyata kita boleh tengok di zaman itu pun ada benda-benda yang mirip di zaman sekarang. Maknanya apa? Maknanya tidaklah berlaku perbezaan yang ketara dari sudut aktiviti manusia. Setengah orang mungkin kita anggap zaman dulu ni terlalu berbeza. Mungkin ada perbezaan dari sudut jenis pekerjaan, kemajuan tertentu, tapi di sudut aktiviti asas itu jual beli tanah dan sebagainya. Nanti kita akan tengok jumpa jarratun. Jarrah ini macam kita kata satu jug ataupun satu bekas, ya, yang berisi emas. Jadi maknanya di zaman itu sudah ada penempaan, ya. Menunjukkan bahawa manusia ini walaupun zamannya zaman orang kata zaman Tok Nadok, kata setengah orang utara kan, zaman lama-lama dulu ni, tapi dari sudut penempaan, pembuatan dan sebagainya itu masih sudah pun wujudnya. Mungkin tu beza zaman kita ni, kita sudah ada alat-alat canggih yang boleh membuat penempaan ini dengan lebih banyak, dan lebih mirip. Baik, jadi seorang lelaki dia telah beli sebidang tanah daripada orang lain. Apa isunya? Isunya fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun. Lalu lelaki yang membeli tanah ini, dia telah mendapati dalam kawasan tanah yang dibeli ini satu peti. Jarrah ini kalau diterjemahkan di sini satu peti untuk memudahkan faham. Kalau tengok di sini, ya, dia menggambarkan macam satu bekas. Rupa sebenar kita tak pasti, tapi satu peti yang di dalam peti itu ada emas. Ini zaman sekarang kita panggil harta karun. Qarun.
Orang kita menamakan begitu. Mungkin sebab mengaitkan dengan kisah Qarun yang ditelan bumi. Dia ditelan oleh bumi ataupun tanah, ya. Jadi mungkin mah dia tu telah pun berselerak harta, ya. Hatta jumpa kat Malaysia pun panggil harta karun juga. Tak apalah, itu cara orang tu kita menamakan harta yang dijumpai dalam tanah yang tidak diketahui milik siapa. Tapi sebenarnya dalam hukum syarak kita ada hukum khas. Jumpa emas dalam tanah ini ada hukum tertentu, ada perincian tertentu. Cuma cerita zaman dulu ni mungkin syariat waktu itu tak sama dengan syariat zaman kita. Baik, kita teruskan cerita sekejap. Jadi bila kawan itu jumpa, dia beli tanah. Mungkin ada projek nak buat rumah, nak buat pertanian dan sebagainya, ataupun mungkin buat aset. Dia tak jangka dalam pada dia cek tu jumpa satu peti emas. Jadi dia pun rasa, aku cadang nak beli tanah saja, kan? Jadi peti emas ni mungkin milik owner yang asal. Ini orang jujur, bukan mudah, ya. Dan kita jangan kata zaman sekarang berbeza. Pada pandangan saya lah, bab tamak harta ni zaman Nabi Adam lagi macam tu lah manusia. Sebenarnya kalau kita perhati dalam kisah-kisah silam, kalau kita boleh cari sumber-sumber pelbagai kisah, kita akan dapati sifat tamak manusia ni sejak berlaku di zaman anak-anak Nabi Adam lagi. Qabil dan Habil tu saling berbunuhan sebab apa? Sebab antaranya berebut wanita, sebab iri hati, ya. Allah Ta'ala layan Habil lebih baik daripada Qabil. Qabil iri hati, sifat dengki, sifat iri hati. Sebab tu saya agak kurang setuju lah bila kita semua nak kaitkan dengan kejahatan ni dengan akhir zaman. Betul, akhir zaman ni dia ada ciri-ciri khas, tetapi secara asasnya setiap manusia ini, selagi dia ada syaitan, selagi kita ni memang ada syaitan yang memang selalu mencabar iman kita, selagi mana manusia itu ada hawa nafsu, memang dia takkan lari daripada sifat-sifat yang mirip, ya, tamak dan seumpamanya. Mungkin kisah-kisah sebelum ni kita pernah jumpa sebelum ni, bagaimana manusia kadang-kadang, ya, kerana tamakkan harta, ya, maka dia sanggup untuk mengambil harta orang lain, ya. Tapi lelaki ni dia spesies yang jarang-jarang dijumpai. Jadi dia jujur. Maka bila dia jumpa peti emas tersebut, faqala alladhi ishtara al-aqar, lalu lelaki yang membeli tanah ini pergi kepada bekas owner dan berkata, khudh dhahabaka minni, emas tu ambil balik. Innama ishtaraitu minkal arda, sebab saya memang asalnya nak beli tanah saja. Jadi kawan ni pun panggil owner lama, bagi tahu saya jumpa emas ni emas kamu ni, ambil balik, saya pergi nak beli tanah saja. Mungkin dia sangka, mungkin ada dua, saya cuba faham di sini, mungkin ada dua sebab kenapa dia cakap terus terang. Pertama, mungkin dia fikir mungkin emas ni milik owner lama, kan? Dia beli tanah, jumpa emas, jadi dia sangka mungkin emas ni milik owner lama. Owner lama dia simpan dalam tanah, jadi dia fikir kena pulangkan balik, ya. Mungkin owner lama lupa nak minta nak korek balik masa jual tanah itu. Ataupun mungkin dia cakap macam ni terus terang kerana dia fikir emas ni walaupun mungkin bukan milik owner lama, tapi saya masa beli tanah ni memang nak beli tanah. Yang duduk dalam tanah tu saya tak ambil hirau sangat. Jadi dia fikir emas ni walaupun tak tahu milik siapa, mungkin bukan milik owner lama, tapi dia fikir sebab emas ni sudah lama berada dalam tanah, jadi sepatutnya dia memang pemilik asal lah. Saya ni baru saja milik. Mungkin faktor yang kedua ni juga menyebabkan dia fikir dia tak layak memiliki emas tersebut. Dia tak fikir macam ni. Aku beli tanah, segala apa yang ada di dalam tanah, 7 petala tanah tu saya punyalah. Kalau dia lupa, nasib dia lah. Kita jangan fikir macam tu. Ini salah satu pendekatan pemikiran yang dipanggil wara'. Orang kita selalu salah faham dengan istilah wara'. Wara' ni setengah orang sangka dengan penampilan, kan? Contohnya lah kan, bila kita pergi surau, mungkin kita pergi ke kuliah-kuliah tertentu, ya, kita join
seminar-seminar tentang pendidikan Islam ke apa ke. So cara cakap kita tu mungkin ada kesan, lalu kawan-kawan kita perasaan kita macam perubahan. Maka kawan-kawan kata, oi, nampak gaya engkau ni dah warak. Warak sebab apa warak? Sebab dah bila bercakap ni ada bunyi-bunyi keagamaan. Bukan. Itu bukan warak sebenar. Warak ni sebenarnya, maksud yang saya cuba ringkaskan adalah, warak ni dia sifat menolak kesamaran. Benda yang sama tak jelas halal ke haram, maka dia ambil pendekatan tak ambil. Itu warak. Ya. Dan warak ini dia tinggi daripada sifat biasa. Sifat biasa ni contoh contoh ni saya contohkan saja. Saya bukan nak niatkan nak timbulkan persepsi apa-apa. Contoh saja. Saya tengok masa saya pergi Pulau Pangkor satu ketika dulu. Jadi antara yang dijual di Pulau Pangkor ni kadang-kadang sotong kering, kan? Produk-produk makanan itulah. Sotong yang dikeringkan, yang dalam plastik tu, yang ada bergula. Jadi sotong tu, setengah orang Melayu tengok dia tak boleh makan atas beberapa faktor. Faktor pertama mungkin kerana orang dia Cina. Tapi saya bukan nak kata Cina ni semuanya jenis buruk. Faktor pertama, oh Cina dia tengok. Yang kedua, kilang dia tu dibuat secara agak terbuka. Maksudnya mungkin isu kebersihan. Tapi dia tak nampak pun isu tu, dia agak-agak saja. Tapi dekat produk tu ada cop halal JAKIM. Bila cek-cek kat directory JAKIM, memang ada lesen halal dia. Okey. Mungkin dalam situasi ini ada dua pandangan orang. Pandangan pertama, pandangan yang mudah, dan pandangan ni pun harus hukumnya, boleh beramal. Pandangan paling ringan. Tanya, ni apa hukumnya makanan ni? Kita tengok pertama sekali ada cop halal JAKIM. Maksudnya JAKIM dan iktiraf kata halal. Setelah proses tu dilihat dan sebagainya, diperiksa, ternyata layak dapat lesen halal. Yang kedua, kita kata, oh, so ini ada halal JAKIM. Yang kedua ni apa? Sotong. Sotong halal ke haram? Halal dimakan. Dia berapa lagi? Tengok ingredient pula nak bagi perhati kan. Tengok ada gula, ada apa semua ni. Jadi tengok pada zahir apa yang ada, maka kita boleh kata silakan makan. Sebab JAKIM dah buat proses periksa dan sebagainya, ternyata halal. Ini pandangan yang mudah. Kalau orang tanya saya pun, saya jawab macam ni je. Kita nak kata nak benda ni tak ada anjing lalu kat kilang tu, kita tak nampak, maka tak boleh kita buat hukum. Ini hukum asas. Dalam fiqh, ini fiqh lah dia panggil. Hukum macam ni adalah hukum fiqh, menilai berdasarkan apa yang terzahir. Dan benda tu valid. Mungkin ada pandangan yang kedua yang warak sikit, iaitu kata, saya bukan nak kata benda ni tak elok. Saya tahu sotong tu halal. Saya tahu kata JAKIM telah buat pemeriksaan sehingga dia bagi lesen pada syarikat ni. Tapi saya ni, sebab saya tengok pertama sekali owner dia Cina. Tapi bukan semua Cina ni teruk. Kita beli air kotak Green Ho apa semua pun Cina juga kan. Tapi saya tengok mungkin situasi kilang ni kan, berkemungkinan terdedah kepada isu kebersihan. Tapi saya tak kata dia tak bersih. Saya anggap macam tu kemungkinan berlaku. Ya. Jadi kalau saya tanya saya tolak dululah. Ini pada saya lah, ini contoh yang boleh kita kata warak lah. Dia ambil pendekatan lebih berhati-hati. Contoh, ini contoh. Mungkin ada orang setuju tak setuju tu tak apalah. Saya bagi satu contoh lagi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia hidup di Syria, di Damsyik. Satu ketika pernah ditularkan bahawa ada seekor kambing zakat terlepas dan pergi masuk ke kumpulan kambing-kambing pemilikan individu. Seekor je katanya telah terlepas. Biasalah orang harta zakat orang urus kan, ada seekor terlepas. Jadi bila terlepas ni dia pergi mana? Ke kambing individu. Siapa individu tu? Tak tahu. Sebab kambing individu tu pun banyak juga. Bila dah masuk memang tak boleh nak cam lah. Jadi Imam Nawawi pun fikir, alamak, Arab ni memang dari dulu makan kambing macam makan ayam.
Lebih kurang ya. Jadi Imam Nawawi pergi jumpa pengembala kambing ataupun tokek kambing, tanya, kambing ni maksimum usia dia paling panjang berapa lama? Yang ni saya lupa lah berapa lama dia punya. Katalah kita letak kambing, kalau saya tolong beritahu lah, katalah 8 tahun usia maksimum seekor kambing, katalah ya, dikira sebagai tua lah. Jadi Imam Nawawi bila dengar dia survey yang bela kambing ni sebut kambing ni paling lama 8 tahun lah, jarang jumpa 9 tahun, 8 tahun tu kira dah keras, dah tua, dah mati semua. Imam Nawawi sejak itu dia mengambil pendekatan warak, dia tak makan kambing dalam tempoh 8 tahun. Sebab alasannya satu je, dia takut kambing-kambing yang mungkin dia beli dekat pasar tu, itulah kambing zakat yang tersesat masuk di kalangan pemilikan individu. Tu warak. Tapi Imam Nawawi dia tak fatwakan benda ni pada orang ramai. Tengok, benda-benda warak ni kita boleh ambil sebagai satu pendekatan individu. Tapi kita nak kempen pada orang, kalau saya tengok syarah ulama ni, dia taklah kempen. Dia cerita je kat orang apa pandangan peribadi dia. Orang nak ikut pandangan dia pun tak apa. Orang nak ikut pandangan fiqh, kalau ikut pandangan fiqh dalam situasi Imam Nawawi ni, boleh je kita makan. Sebab apa? Sebab daripada ratusan ribu kambing yang ada, seekor yang masuk. Jadi kemungkinan nak termakan kambing zakat ni sangat jauh lah. Dia lain katalah kambing yang ada tu, katalah keseluruhan ada 50 ekor. Kambing zakat yang masuk ni katalah 7 ekor. So kemungkinan nak termakan kambing zakat tu tinggi jugalah. Tapi kalau seekor daripada ribuan ekor, satu nisbah yang sangat kecil. So kemungkinan nak termakan daging zakat ni jauh. Jadi tapi Imam Nawawi tak fikir yang tu. Dia fikir tak apalah, dia ambil langkah hati-hati, warak namanya. Dia kata untuk supaya dia tidak termakan harta zakat, dia tak makan kambing, makan benda lain, ikan, ayam, lembu dan sebagainya. Ini warak ya. Bila ada kesamaran, pendekatan dia terus tinggalkan. Jadi berbalik pada kisah lelaki tadi mengamalkan warak. So warak ni dia bukan pakaian, dia bukan zikir kuat, semayang lama. Itu abid lah, abid rajin ibadat. Tapi warak ni dia satu pendekatan. Contoh di jalan-jalan jumpa duit, waraknya dia tak ambil duit tersebut, dia biar je duit tu. Adapun dia ambil duit tu dia bagi pada pihak tertentu untuk diwar-warkan. Kalau yang jenis terang-terang haram lalu ditinggalkan, itu bukan warak, itu memang wajib dah. Contoh kita naik motor, naik kereta, ada lori aksiden, shilling terabur atas jalan raya, lalu kita tak ambil itu sebab warak ke sebab itu bukan milik kita? Yang dalam situasi ini duit itu terang-terang bukan milik kita. So kalau tak ambil bukan warak, tapi itu kewajipan. Terang-terang dah, duit aku bukan tahun ni. Tapi orang kita hari ni banyak kita baca berita kan, shilling beras jatuh, dia kaut dia, beras tu dia balik, shilling tu jebol dalam helmet bawa balik. Allah, diingat bila jatuh saja tu kira duit jadi harta orang ramai. Bukan, terang-terang itu miliknya lori tadi, kita kena tolong bagi balik lah. Ambil tu terang-terang kita makan benda yang haram. Itu kena beza. Zaman saya kecil-kecil dulu, ayah saya tak bagi saya makan KFC. Zaman sebelum halal jakim tu ada, zaman sebelum internet ada semua ni. Sebab ayah saya macam dengar-dengar lah kata ayam ni begini begitu, begini begitu, tak sembelih lah dan sebagainya. Jadi bila sama-sama ni, ayah saya kata tak payah makan lagi lah. Sekarang ni kalau saya jamu ayah saya KFC pun dia makan. Sebab apa? Sebab dulu samar, tak tahu. Dulu halal ni, tulisan halal tu semua orang boleh buat tanpa ada prosedur tu dapatkan lesen. Hari ini sudah berubah ya. KFC tu ternyata milik siapa? Jika tak salah Jacob kot, Johor Corporation tu kan, yang antara pengasas wakaf korporat. Bukan sekadar di Malaysia, di dunia. Kalau baca tentang sejarah wakaf korporat, Jacob tu antara boleh dikatakan sebagai pemula kepada projek ini. Jadi nak kata syubhat pun tak boleh lah. Sebab terang-terang kita tahu pemilik besar dia adalah Melayu Muslim.
Jadi penting pengetahuan tu juga, update pengetahuan. Ya, baik kembali. Jadi dia pun patah balik, kata ambil lah, saya beli tanah aja, saya tak beli mah pun. Mah ni tak kisahlah milik tuan ke, milik sesiapa ke, tapi yang penting bukan milik saya. Ini masa tu pendekatan yang bukan mudah. Kita kalau di tempat dia, kita cari 1001 justifikasi. Okey, aku memang beli tanah, jadi segala package yang ada pada tanah ni aku punya lah. Kalau aku beli tanah, pokok-pokok atas tanah ni aku punya juga, yang dalam pun aku. Kita akan cari bagi jumpa, kata kita punya. Tapi dalam hukum syarak hari ni, zaman sekarang, ada perincian dia. Kita tengok. Baik. Apa reaksi pemilik tanah yang asal? Wa qala alladhi lahu al-ardu, maka jawablah pemilik tanah yang lama, innama bi'tuka al-arda wa ma fiha. Tak apa, ambil. Saya jual tanah ni dengan segala apa yang duduk dalam tu lah. Saya tak tanggungjawab dengan mah dalam tu. Yang respon ni pun tak mau juga. Dua-dua warak. Warak ni sebenarnya disebut dalam hadis, wa man ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Ini hadis, kalau saya tak tahu di surah ni ada belajar ke tak, kitab Arba'in An-Nawawi, kitab 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Ada hadis yang ke-8, jika tak salah saya lah, hadis tentang warak. Warak ni dia selalu disamakan dengan meninggalkan syubhat, meninggalkan kesamaran. Sama ni maksudnya tak tahu halal ke haram. Tak tahu halal haram, elok tinggal. Tapi kata para ulama, kalaulah benda yang asal samar-samar tadi tu telah kembali menjadi terang, maksudnya jelas dah, dia tak sama dah, apa? Jadi halal. Bila dia jadi halal, so dia tak jadi syubhat dah, maka kita boleh ambil sebab halal. Kalau yang sama-sama tadi tu berubah jadi haram, asal sebelum ni orang kata benda tu haram, ada benda unsur haram, tengok-tengok boleh cek sungguh ada benda haram, so jadi jelas, maka kita wajib tinggalkan. Tapi syubhat ni tak tahulah halal ke haram, elok ke tak elok, tak ada berbukti luaran yang boleh menjelaskan pada kita status benda tersebut. Situasi begini elok tinggalkan dulu, ya, sebab takut-takut termakan yang haram. Itu lebih, ini yang Imam Nawawi pegang. Tapi cara Imam Nawawi itu warak tahap tinggi lah. Kalau dalam fatwa mungkin tak macam tu, fatwa fiqh, ya. Dan tak salah fatwa fiqh tu pun. Bayangkan kalau misalnya katalah Imam Nawawi kata, dalam tempoh 8 tahun jangan selalu makan kambing. Dia jadi masalah, yang bela kambing tak ada siapa nak beli kambing. Bisnes kambing merudum, nanti 8 tahun, dalam 8 tahun itulah musim korban, kambing tak laku. Jadi kalau buat fatwa pun dia ada masalah juga di situ. So dia lebih sesuai dengan pendekatan peribadi, ya. Okey, jadi kata yang bekas pemilik tanah ni, saya jual segala semualah, mah dalam tu. Satu saya tak tahu kata demah, tapi kalau saya jual tu kira semualah, kira rezeki encik lah. Dan warak ni saya nampak untuk pemimpin. Pemimpin kalau di Malaysia ni namanya dua, ahli parlimen ataupun adun. Itu kita kena faham. Pemimpin politik dua ni secara amnya. Mereka lebih-lebih lagi kena warak. Lebih-lebih lagi, ya. Sebab apa? Sebab harta rakyat, pemilikan awam. Harta rakyat dalam konteks Malaysia ni cukai lah antaranya. Cukai yang dibayar itu mesti dikembalikan balik dalam bentuk subsidi ke, pemberian ke, ataupun servis khidmat jalan, lampu dan sebagainya, kan. Itu cara agihan ekonomi lah daripada pihak kerajaan. Jadi bila benda tu kembali pada rakyat, maka yang jadi adun, yang jadi ahli parlimen lebih-lebih lagi kena jaga. Dia tak boleh lebih kurang, ya. Contohlah, contoh paling mudah, yang paling ringkas, duduk dalam pejabat lama-lama tak buat kerja, pasang aircon, pasang ni, elektrik bayar, guna duit cukai. Kalau dia buat kerja tak apa, ni kalau saja lepak-lepak. Apatah lagi kalau ambil itu atas nama komisen, ini dah masuk SPRM punya kes. Lagi-lagi lah benda ni, bukan syubhat lagi tu. Kalau macam tu jadi haram balik. Jadi memang kena hati-hati. Berat jadi adun sebenarnya, jadi ahli parlimen ni dari sudut itu, ya. Tu saya pagi tadi sampai saya tengok siapa surau ni
tak ada siapa yang jari macam ni kan. Saya lupa kata semalam dalam negeri je. Saya tengok, ish. Sampai saya kata kan, Pak Cik ni tak pergi mengundi ke semalam? Kan, tak pergi mengundi ke semalam? Patut rendah. Tapi itulah, rupanya bertanya, oh ni Putrajaya selesai dah. Baik, kembali. Lalu bila masing-masing menolak, tak mau ambil, jadi macam mana ni? Emas tu banyak tu. Kalau dibiarkan di dalam tanah, tak dimanfaatkan pun tak boleh juga. Harta tu ke mana pun mesti ada yang mengambil manfaat. Cuma sekarang ni dua-dua tak mau, sebab masing-masing fikir tak layak, bukan pemilik asal. Fatahakama ila rajulin. Nabi kata, lalu dua orang ni bila buntu, dia cari seorang lagi. Yang dia rasakan seorang lelaki ni mungkin bukan hakim, tapi mungkin boleh bagi pandangan yang relevan untuk selesai masalah ni. Faqala alladhi tahakama ilai. Bila dijumpa seorang lelaki ni, lelaki yang ketiga ni, masing-masing berceritalah situasi masing-masing. Bila dah dengar kedua belah pihak cakap, maka lelaki yang ketiga yang jadi hakim ni pun berkata, alakum waladun. Okey, sekarang ni nak tanyalah, tuan-tuan berdua ni ada anak tak? Maka qala ahaduhuma, jawab salah seorang daripada dua ni, li ghulam, saya ada anak lelaki. Wa qala al-akharu, yang seorang lagi pula jawab, li jariyatun, saya ada anak perempuan. Okey, sekarang ni dah tuan-tuan semua pakat nak menolak, saya nak bagi satu jalan keluar. Maka kata lelaki ni, ankihul ghulamal jariyata, saya cadangkan kawinkan yang lelaki itu dengan yang perempuan ni. Anak tuan saya cadangkan dijodohkan dengan anak tuan. Eloklah lelaki seorang, perempuan seorang. Wa anfiqu ala anfusihima, emas ni nak guna apa? Gunakan, belanjakan emas tadi ni untuk biaya perkahwinan mereka. Kenduri ke, bagilah sikit duit permulaan untuk mulakan kehidupan. Wa tasaddaqah, dan selebihnya sedekahlah kepada sesiapa yang dirasakan perlu. Maksudnya kalau tuan-tuan tak nak ambil, yang beli tanah tak nak ambil, yang bekas pemilik tanah pun tak nak guna duit emas tersebut, saya cadangkan guna untuk pihak lain. Siapa pihak lain? Dua. Pertama sekali, anak masing-masing dikahwinkan, dan biaya kenduri, mas kahwin ke apa, pembelanjaan awan, bagi pada mereka. Dan selebihnya, sebab emas tu banyak, satu peti kan, selebihnya sedekah pada orang ramai, yang orang miskin dan sebagainya, orang-orang yang memerlukan. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ni hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, jadi pertama sekali bila baca kisah macam ni saya pun jadi macam fikir balik. Masa mula-mula saya baca kisah ni lah, oh sebenarnya ini penyelesaian dalam hadis ni. Jadi sebenarnya penyelesaian dalam syariat ni, ini syariat Nabi Muhammad bagaimana? Ini tuan-tuan antara disiplin. Saya pernah baca satu buku, saya tak ingat nama buku tu apa, buku bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi orang Iraq. Dia seorang ilmuwan mazhab Hanbali yang sangat hebat dari sudut dia banyak menulis kitab-kitab pelbagai bidang. Dia ada tulis satu buku, saya lupa nama buku tu, tapi buku tu cerita tentang disiplin bagaimana kita memahami kisah-kisah silam. Dia kata antara syarat orang yang nak ceritakan kisah-kisah lama, kisah Bani Israel, Nabi-Nabi dulu dan sebagainya kepada orang ramai, antara syarat orang yang nak cerita kisah macam ni dia mesti tahu hukum syarak semasa, hukum syarak syariat Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW. Sebab kadang-kadang kisah yang ada yang diceritakan dalam kisah-kisah lampau ni, syariat di zaman itu tak sama dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi dia supaya tak terkeliru, diingat kisah tu kira itulah syariat dan hukum zaman sekarang, supaya dia tak keliru, maka dia kena tahu juga hukum syarak zaman Nabi Muhammad, zaman kita lah, supaya bila dia kisahkan pada orang, dia boleh bezakan tindakan dalam situasi ini bagaimana pula. Kalau kita tengok, ada tak disuruh bayar zakat? Mungkin tak ada dalam kisah ni, suruh sedekah saja. Ya. Baik, kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa semasa, harta yang dijumpai dalam tanah ni ada beberapa perincian. Saya ringkaskan saja. Kalau misalnya kita jumpa harta tu
Dan harta tu nampak gaya adalah harta yang wujud sejak 30 tahun lalu. Kita panggil lah pakar-pakar arkeologi ke apa ke, ya. Kalau tak nak bising-bising, kita panggil secara individu. Tolong cek kejap, ni emas ni nampaknya bukan emas zaman 10 tahun kebelakangan ni, mungkin lebih belakang lagi. Boleh cek tak emas zaman bila? Dia cek. Ternyata dia kata ini emas ni nampak gaya tahun 50-an punya emas ni. Dia ada buat kajian dulu, ya. Dia nampak ciri-ciri emas tahun 50-an ni begini. Dia ada corak-corak apa semua yang ditempa pada emas tersebut. Jadi kalau emas itu usianya ataupun dia lahir dan wujud tahun 50-an, bermaksud dia ada tuan. Tuan dia mungkin dah jadi cucu hari ni, cucu pada owner lama. Maksudnya yang tanam tu mungkin atuk dia, ya. Kemudian anak dia tak tahu, mungkin cucu dia. Ataupun kalau ada anak pun, maksudnya anak dia sekarang umur dah 60-an, 70-an. Jadi kena cek siapa duduk di sini dulu. Maknanya apa? Dia panggil dalam fiqh hukum luqatah. Dalam perbahasan fiqh ada hukum luqatah. Luqatah ini harta, dipanggil, dia situasi ini sama dengan harta yang tercicir. Dia sama hukumnya macam kita jumpa duit tengah jalan. Saya katalah saya nak pergi kereta saya lagi, saya jumpa ada RM100 dekat tayar kereta saya. Itu luqatah, bukan milik saya. Habis tu kalau jumpa harta macam tu, apa tanggungjawab saya? Kalau nak mudah, saya suruh pihak surau, suruh cari owner siapa. Nanti owner akan umum pada setiap hari Jumaat. Hari Jumaat sebab itu hari yang paling ramai orang ni kan. Boleh umum dalam Facebook. Maksudnya kena jelaskan, kena buat pengumuman. Ada jumpai duit dekat tempat parking Surau Al-Quddus. Tapi jangan bagi tahu berapa. Nanti semua pakak mengaku. Teknik dia jangan bagi tahu. Cakap kata duit dengan nilai yang boleh tahan juga banyaknya. Siapa-siapa yang berasa ada cicit duit boleh datang jumpa kami. Nanti orang datang jumpa, tanya, berapa? Saya tercicir duit RM50. Bukan. Kita tahu sebab kita. Dia kata RM100. Oh, RM100 duit macam mana? Tanya dulu, jangan bagi terus. Saya yang hilang tu duit ungu RM50 2 keping kan. Duit hijau tu. Oh tak. Sebab yang kita jangan bagi tahu apa, bila kita tak tu bukan jangan bagi tahu macam mana duit yang kita jumpa, kita kena kata kita kata bukan, ini bukan. Kalau macam tu bukanlah. Sebab kami jumpa dalam bentuk lain, mungkin dalam RM10, 10 keping. Jadi kewajipan jumpa barang yang macam tu, yang kita rasa tuan dia memang ada, kita tak boleh ambil. Kita kena buat pengumuman. Kalau tak rajin buat pengumuman, kena serah pada pihak yang boleh buat pengumuman. Tapi nak cerita ambil makan, tak boleh. Tak boleh. Itu bukan hak kita. Maka samalah dengan harta karun yang usianya katalah dia diwujudkan tahun 50-an. Artinya dia ada owner dia, cuma tak tahu owner tu siapa punya. Satu. Yang kedua, kata ulama, kalaulah kita korek-korek tanah jumpa emas. Emas tu rupa-rupanya telah wujud zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Zaman jahiliah lah. Cek balik arkeologi kita, ini nampak gaya emas ni kembali pada zaman tahun 500 Masihi. Nabi Muhammad lahir tahun 600 lebih kan, Masihi. Jadi kalau jumpa emas macam tu dia jadi milik kita kalau ikut hukum syarak. Sebab apa? Sebab zaman tu terlalu jauh. Kita sekarang ni tahun 2023 Masihi. Emas ni usia ketika dia wujud berdasarkan pakar kata 500 Masihi lebih kurang. Jadi nak cari owner memang susah. Walaupun kita mungkin agak pening macam mana emas di zaman jahiliah boleh ada di sini. Mungkin ada pedagang Arab lalu, tak tahu, kemungkinan, sebuah kemungkinan. Jadi kalau begitu, ini secara hukum syarak lah. Akta tanah negara saya tak tahu lah itu kan. Jadi dalam situasi yang kedua ini, emas tu kita boleh ambil dan milik kita. Sebab kesukaran nak cari owner satu dah terlalu jauh sangat, ya. Bukti kepada usia emas tersebut. Cuma bila benda tu milik kita, dalam hukum zakat wajib pada kita terus keluarkan zakat nilainya 1/5 daripada nilai emas tersebut. 1/5 keluarkan segera. Banyaklah 1/5 tu kan 20%. Saya rasa kadar zakat yang paling banyak inilah khumus dipanggil 1/5, 20%. Tapi sesuailah kalau banyak pun, sebab cara kita jumpa emas itu pun bukan
effort kita terjumpa kan. Orang kata apa, duit terpijak apa, rezeki terpijak apa semua tu kan. Jadi bila cara kita cari itu adalah kebetulan terjumpa, jadi tak apalah kita bagi lebih sikit pun 1/5, 4/5 milik kita. Jadi itu beberapa perincian dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ni kita tak tengok pun dia kata 1/5, kita tak tengok pun dia suruh cek mah ni zaman bila punya. Tahu-tahu kata yang orang ketiga ni, tak apalah, bagi-bagi sesama kamu untuk biaya kenduri anak, selebihnya bawa sedekah. Ini berbeza dengan zaman sekarang. Bila berbeza, maknanya kisah ini kita tak boleh ambil sebiji-sebiji seperti mana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Apa yang kita baca ini, kita kena faham begini. Ini adalah mungkin syariat zaman dulu. Syariat zaman dulu dalam satu kaedah usul fiqh, ya, syariat zaman dulu bukan syariat kita, melainkan kalau ada dalil baru yang mensabitkan itu juga syariat kita. Contoh macam haji. Haji ni bukan syariat, asalnya bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita boleh baca dalam kisah Nabi zaman dulu, ya, kisah jahiliah. Jahiliah ni sebelum Nabi kita jadi Rasul, mereka pun dah buat haji. Mereka buat haji ikut syariat Nabi apa? Nabi Ibrahim. Lama dulu. Tapi kenapa haji tetap wajib? Kerana ada pensabitan dalil yang baru ketika Nabi kita dah jadi Rasul, iaitu wa atimul hajja wal umrata lillah dan sebagainya. Termasuk hadis Nabi SAW, khudhu anni manasikakum. Ini semua dalil yang renew balik syariat itu, dan mungkin dengan perincian yang agak berbeza dengan syariat zaman dulu. Tapi kerana ini tidak ada dalil baru, sebaliknya ada dalil yang lain yang dalam kes yang sama memperincikan dengan perincian yang berbeza, maka kita tak boleh kata lepas ni kalau aku jumpa mah buat lagu ni ya. Bukan, ya. Cuma kita boleh ambil pengajaran dari kisah ini bahawa sifat wara' itu sangat baik, ya. Dalam situasi tak tahu punca apa, maka ini sifat yang perlu kita amalkan. Walaupun kita tahu sifat wara' ni susah, dia bukan mudah. Saya cakap ni pun susah, senang sebut, tapi bila berdepan memang kita kena lawan. Dan kita jangan kata walaupun sifat wara' ni sifat terpuji tapi susah. Ya susah sebab Allah dah sebut dah dalam surah Ali Imran bahawa cinta dan suka kepada dunia ni memang sudah ada dalam jiwa setiap manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, telah diperhiaskan di dalam diri manusia itu hubbus syahawat, suka kepada kemahuan. Syahwat ni kemahuan. Kemahuan terhadap apa? Wanita kalau orang lelaki. Anak, kemahuan untuk ada anak-anak. Kemahuan mempunyai harta yang banyak, emas dan perak. Kemahuan mempunyai kuda-kuda yang berkualiti. Hari ni tak ada kuda, kenderaan lah, Honda, Proton, last choice kalau boleh. Walaupun gaji tu tak berapa nak boleh Proton sangat, tapi hati tu kalau tanya tak mau. Kenapa beli juga? Itu je yang mampu, alhamdulillah guna juga. Kan tak apalah, positif lah jawapan tu. Tapi kalau tanya kalau boleh tak mau, minta maaf lah. Bukan sebab saya nak pelakon Proton, tapi sebab orang kita memang suka yang tinggi, standard itu, ya. Suka kepada memiliki aset-aset seperti haiwan ternak dan juga mempunyai aset-aset tanah dan sebagainya. Itu biasa. Jangan kata yang pakai serban ini yang paling kurang. Tak juga, sama saja. Sebab ini yang Allah telah declarekan dalam surah Ali Imran ayat 14. Allah dah pecah rahsia semua dah. So jangan kita ingat nampak dia tu macam tu tapi tak mau dunia punya orang tu. Tak. Dunia ini semua orang suka. Cuma dia saja, bezanya boleh kawal ke tak kemahuan dunia. Itu je. Yang boleh kawal itu namanya wara', tahu halal haram, itu sifat terpuji. Yang terkeji itu yang tak boleh kawal, yang sampai hak orang lain pun nak. Ini sangat dikeji oleh syarak, ya? Yang di tangan orang pun dia nak rampas. Ini sangat dikeji oleh syarak. Jadi yang kita kena cari adalah yang mampu kawal. Dan yang paling menakutkan saya, ayat surah Taubah ayat 34. Ini Allah pecah pekung semua kita ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban,
Sesungguhnya kebanyakan pendeta dan padri la yakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka sangat suka memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka ni agamawan tapi menyekat orang daripada memahami agama. Walladzina tahu mana yang kita pecah pekong ni? Pendeta Yahudi dan padri Kristian, Allah sebut mereka sangat suka makan harta orang dengan cara yang salah. Ustaz, ini cerita pasal padri, pasal pendeta agama lain, bukan. Ini kita baca Quran jangan tengok memang betul dia turun pada orang tertentu, tapi pengajarannya bersifat umum. Pendeta dengan padri ni manusia ke bukan manusia? Manusia. Mereka ni agamawan yang faham kitab Taurat, faham kitab Injil, boleh hurai pada orang ramai macam ustaz-ustaz kita, orang Islam. Tapi Allah sebut mereka ini yang paling suka makan harta orang cara salah, nipu, scam, memperalatkan agama. Apa yang saya kata pecah pekong tadi ni? Bila saya kata ini manusia, maka sifat yang sama dia ada juga pada manusia lain di kalangan umat Islam. Jadi ayat ni suruh kita hati-hati. Bila saya baca, saya kena hati-hati. Jangan tiru sikap agamawan dalam agama Kristian dan Yahudi. Sebab rekod sudah ada. Kita tak tengok rekod tang baju Yahudi Kristian tu, kita tengok rekod tang dia juga manusia, kita juga manusia. Yang kalau Quran tu kita pegang baca tafsir, Yahudi dan Kristian punya pendeta dan padri, mereka juga pegang Taurat dan Injil. Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Baca terang apa Nabi Musa punya kisah, Nabi Isa punya kisah, firman Allah yang turun dalam kitab tersebut. Tapi hati ni sangat minat pada harta, sampai Tuhan pecah pekong, layak kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka ni cukup sukalah perkenal orang ramai, perdaya orang ramai, ambil harta orang. Jadi hati-hati. Bukan saya nak suruh sangka buruk pada agamawan, tidak. Ayat ni semua, maksudnya begini, kalaulah agamawan yang cakap pasal agama, yang faham Al-Quran, yang faham hadis pun tak terkecuali daripada sifat macam ni, yang tak ada agama silap-silap mungkin lebih teruk ataupun mungkin sama. Jadi kesimpulannya manusia ni sama dari sudut kemahuan. Cuma Islam datang ajar kita kawal emosi tersebut supaya kita ni kekal jadi manusia yang bukan hamba kepada dunia dan harta. Kita memang suka harta, tak apa. Sebab tu bila kita suka harta, macam mana penyelesaiannya? Bekerja. Ni agak cara elok dapatkan bilik aset tu tak salah. Buktinya Sayyidina Osman kaya raya. Para sahabat ketika pergi perang, mereka diberikan harta rampasan perang sebagai macam upah lah. Sahabat dan Nabi pun suruh para sahabat bekerja, cari dunia. Jadi harta itu tetap kita kena ada. Nak miliki kereta boleh, nak miliki rumah tak ada masalah, nak miliki pakaian apa, nak beli kat mana pun okey, nak beli handphone jenama apa pun tak ada masalah, ya. Tetapi kita mestilah tahu batasan halal dan haram dan ada sifat wara' supaya kita tidak terlatih, melatih nafsu kita untuk ambil harta orang dengan cara yang salah. Jadi saya rasa itu antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah dua orang lelaki ini, ya, iaitu yang paling penting untuk saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba untuk bersifat wara', iaitu berhati-hati terutama pada harta yang bukan milik kita. Dah jadi milik kita atas nama jual beli, kita bagi duit dapat barang, orang bagi, ya, hadiah, ya, apa lagi, dengan cara upah kita bekerja dapat, ya, dan seumpamanya dengan cara upahnya macam bentuk lah, kerja ataupun jadi orang tengah ataupun komisen, ya, pelaburan yang halal, kita ambil. Tapi pada masa yang sama kita kena tahu apakah cara dan jalan-jalan harta yang haram kita miliki, dengan sebab mungkin kerana tak jelas apa pemiliknya, mungkin kerana pelaburan tu tak patuh syariat, mungkin kerana kerja itu tak halal, lalu kita ambil upah pun upah tak halal. Ini semua antara benda yang kita kena ada supaya kita boleh elakkan benda-benda haram ini jadi harta kita dalam
jadi darah daging kita ataupun jadi aset dan aksesori milik kita. InsyaAllah dengan cara begitu hidup kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat ya, antara masalah bila kita dapat harta secara haram ni, Tuhan tak terima doa kita. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Tuhan tak terima doa kita. Di sebagian riwayat kata Tuhan tak terima ibadah kita. Bukan kecil-kecil anak lah dia punya masalah harta haram ni. Jadi ya, sentiasa. Sebab tu betul kata dulu masa ubat gigi apa tu, mencari yang fardu itu, mencari yang hal itu satu kefarduan, wajib. Jadi saya fikir cukup sekadar itu dahulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan adalah manfaat ya, daripada cerita yang kita kisahkan untuk saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.